Cuk sampai dengan dia cuma kita Messi yang berduit cuma ya cái các bạn cũng ăn ở gia đình gặt mày nữa gần như một con gì cắt tăng quả đấy kita saja ada ini một cái số và đây cái số bạn nó sẽ itu kamu mau dia gitu اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 12. Muka surat 12 baris yang ke-14 daripada bawah. Surat 12 baris yang ke-14 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan demikian lagi yakni dimaafkan juga, termasuk najis yang dimaafkan juga. Tahi dan air kencing binatang yang terbang yang banyak bercampur dengan manusia, seperti lalat, mana tahi air kencing lalat, dan kumbang. Kumbang tu Pak Urumi ditulis ke apa? Kumbang. Hak Jawi ni kubang ditulis gitu. Mim tak ada. Jadi hak betulnya kaf waw mim benge.
kumbang. Tubuh ming se. Kalau hak Jawi ni kaf waw benge kubang. Kumbang. Kumbang. Dan nak baca apa tu? Hak Jawi. Jaga apa? Tabuang. Bukan Umi tak nak Jawi baca ke mana? Tebewaunun, tebung lah. Tebewaunun. Tebung. Tebuan. Dalam tebewaunun. Kalau kita tengok kok tebung lah maknanya. Tebuan. Ya. Tebuan dan lipas. Ini binatang-binatang yang banyak, yang terbang, yang banyak bercampur dengan manusia lah. Dan rumah tak payah lari dah daripada lalak, kumbang, terbuang tu. Terbuang lari lah kita. Macam kita kata lipah. Jadi tahi air kencing binatang ni najis, tetapi dimaafkan sebab sukar untuk kita mengelak. Sebab binatang ni binatang yang duk terbang bersama dengan manusia semua. Ni bicara kita minggu lepas adalah berkaitan dengan najis. Ada yang dimaafkan, ada yang tidak dimaafkan. Hak ni berkait dengan sembahyang. Sebab tajuk pembicaraan sekarang adalah berkaitan dengan syarat sah sembahyang. Jadi syarat sah sembahyang yang terdahulu adalah suci badan, pakaian, tempat daripada najis yang tiada dimaafkan. Tu. Suci badan, pakaian, tempat daripada najis yang tiada dimaafkan. Hak najis yang tidak dimaafkan pada solat. Faham di situ maknanya ada juga barangkali najis yang dimaafkan. Memang ada najis yang dimaafkan nisbah dengan solat. Adu dengan solat, najis ni dimaafkan. Makna solatnya tak jadi batal. Maaf pada solat, benda tu memang najis, tetapi dimaafkan pada solat. Kena dalam solat, teruskan solat. Ataupun sedar lepas siap dah solat, solat tidak payah diulangi kembali. Kalau kena dengan najis yang dimaafkan pada solat. Ini kes solat ni. Ada pun pembicaraan bab air lain pula. Air yang sedikit, air yang banyak jatuh najis. Selagi air itu tidak berubah, air itu kekal suci. Kalau air itu sedikit, air yang sedikit, kemudian jatuh najis ke dalamnya, air yang sedikit yang jatuh najis ke dalamnya. Ada juga najis, tetapi bila jatuh ke dalam air yang sedikit tadi itu tidak menajiskan air. Sebab dalam kitab kita dahulu, pembicaraan tajuk air muka surat 10. Pembicaraan tajuk air. Air mutlak, air musta'mal, air mutaghayyir, air yang berubah, air yang berubah dengan benda yang suci, berubah yang bersangatan, berubah yang banyak. Kemudian air najis. Mana air najis? Air yang jatuh air yang sedikit yang jatuh najis ke dalamnya. Air tu sedikit, kemudian jatuh najis ke dalamnya. Maka air tu menjadi najis. Tetapi ada najis, tetapi jatuh ke dalam air yang sedikit, air tak jadi najis.
Mana apa? Dimaafkan. Najis juga tapi dimaafkan. Ada? Tu hak bab air. Nah, sekarang ni najis jatuh ke dalam air. Faham tak? Jangan lupa kita bicara bab basuh najis dulu. Adapun air yang jatuh, yang datang ke atas najis, itu lain hukum. Najis jatuh ke dalam air yang sedikit. Maka air itu jadi najis. Tetapi ada juga najis yang jatuh ke dalam air yang sedikit, air itu tak jadi najis. Air itu tak jadi punah. Air itu kekal suci, boleh ambil semayang lagi. Ada najis gitu. Tapi cerita ni najis yang jatuh ke atas air. Adapun air yang datang ke atas najis, tengok pula. Ada dia punya tafsiran huraian dia pula. Kalau najis tu ada ain, menyebabkan timbangan air bertambah, air dia najis juga. Air yang sedikit jatuh ke atas najis, datang ke atas najis, tapi najis tu ada tokoh, ada zat dia, menyebabkan air tu bertambah timbangan. Bertambah timbangan ni, air campur dengan zat najis, jadi air liter dia kau banyak lah sebab dia campur dengan zat najis. Faham tak ni? Bertambah timbangan. Tapi bukanlah sebelum kita datangkan air, kita timbang dulu. Bila kita pun datangkan air, kita seduk balik, kita timbang pula. Satu kerja apa pula gitu. Cari nimbang pula lah jadinya. Tapi kalau ada zat najis, ada tokoh najis, ada jirim najis, air datang. Tapi bila air datang ke atas najis yang masih lagi ada jirim, ada zat, maknanya sudah bertambah timbangan air. Maka air yang sedikit tadi dihukumkan najis walaupun air tak berubah sekalipun. Tapi kalau air banyak, najis datang ke atas air, datang dia punya zat dia, tahi cicak, bertambah tak timbangan air 2 kolah lebih tu? Bertambah tak timbangan air 2 kolah lebih itu apabila datang zat tahi cicak? Bertambah tak? Tak faham lagi tu. Tak bertambah ke mana? Datang tahi lembu berapa bertambah? Sekarang ni apabila datang zat tahi cicak ke dalam air yang sampai 2 kolah, bertambah tak timbangan? Bertambahlah sikit dengan campur dengan zat tahi cicak tu. Dalam sekarang ni air tu 2 kolah. Bila datang najis, zat najis, jirim najis, tahi cicak, bertambah dah air tu. Memang bertambah sikit. Bertambah kerana campur dengan zat tahi cicak tu. Tapi air tu 2 kolah. Bertambah timbangan sekalipun, selagi air tu tidak berubah, air tu hukum suci. Sampai peringkat zat tahi cicak ni jadi larut dah. Larut jadi hancur sekali dengan air dah. Maka tidak menajiskan air. Walaupun air 2 kolah tu sampai masa jadi kau surut. Kau surut tu jadi kurang 2 kolah. Tapi pada masa 2 kolah tu sudah larut tahi cicak. Dia masuk dalam air tu, lama-lama dia pun jadi hancur. Maknanya kita dah keluar tahi cicak tu. Dia sudah jadi larut dalam air tu. Tapi masa tu air 2 kolah. Sampai masa air pun kurang 2 kolah, tak najis pun air tu. Walaupun air tu kurang 2 kolah pun kemudian. Tapi kalau air tu kurang 2 kolah, mula-mula air banyak. Kurang 2 kolah, zat tak cicak tu masih lagi ada dalam bawah tu. Tak acur lagi, tak larut lagi. Air tu menjadi najis sebab air tak sampai 2 kolah. Tapi kalau tak cicak tu sudah jadi hancur, larut sekali dengan air, masa air tu 2 kolah, kemudian air tu surut, kita beringat, air ni tak apa 2 kolah ni. Sebelum ni tak cicak, jatuh 2-3 gotir dalam tu, hancur dah ni. Jadi najis air. Ada. Tapi kalau zat tak cicak tu masih lagi ada, stokor-stokor bawah napuk bawah tu, maka air tak sampai 2 kolah tadi tak berubah juga. Tapi najis lah sebab air tak apa 2 kolah. Jadi najis. Ya tak? Jadi kalau air 2 kolah, walaupun jatuh zat tahi, zat najis, walaupun bertambah timbangan, takkan dinajis. Hak kita cerita ni air yang tak sampai 2 kolah. Tapi air tu datang jatuh ke atas najis. Tapi di kana ada tafsiran pula, ada tak zat najis?
ada menyebabkan bertambah timbangan air, maka air itu dihukumkan najis. Macam sebut sebelum ni lah. Kita kalaulah ni ayam berok ke, kita malas nak ambil tisu ke, surat khabar ke, buang dulu dia punya air dia tu, kita pakai ambil air satu beldi, kita pun siram atas zat tahi ayam tu, maka air sebeldi tak sampai 2 kolah. Maka bertambah dak timbangan air hak satu beldi tadi apabila bercampur dengan zat tahi ayam. Tambah dak air tu, timbangan air. Bertambah. Maka semua air tu hukum najis belaka. Suti rumah lah jawapan dia. Kalau buat gitu. Melainkan kalau rumah tu latar berlubang, tak apalah. Tai ayam tu dekat dengan latar. Kita malas nak ambil tisu sok khabar. Kita pun siram selo-selo air atas tai ayam tu, zat tai ayam tu najis lah tu sebab pertama timbangan. Tapi air pun turun bawah rumah lalu kat celah lubang. Tu dah apa? Sebab dia ada lubang. Dia turun bawah rumah. Najis dah air tu bawah rumah tu. Najis sebab dia bertambah timbangan dengan zat tai ayam. Tapi ada lubang mudah, tak payah kita cari-cari tisu. Sampai ke habis dia punya zat, barulah kita gonyo nak menghilangkan sifat najis yang ada di atas latar tu. Tapi lain nak cari rumah latar berlubang tak ada dah. Payah dah leninya. Kalau rumah latar papang pun dia ni apa? Kesek-kesek pun ni. Dia rapat. Tak ada lubang air, walaupun rumah tu latar papang bukan latar seming pun. Jadi dia kena buang dulu tu. Buang, bila dia datang air, datang ke atas tempat najis. Maka air tu sedikit, bertakung atas tempat najis, air sudah bersentuh dengan benda najis, air itu tidak akan dihukumkan najis selagi tidak berubah. Sebab bukan najis yang jatuh, yang datang ke atas air yang sedikit, tetapi air yang sedikit yang datang, yang jatuh ke atas tempat najis yang tidak ada air tidak bertambah timbangan, air itu tidak akan dihukumkan najis walaupun air itu sedikit dan air itu bersentuh dengan tempat najis sekalipun. Janji jangan najis jatuh ataupun datang ke atas air yang sedikit. Tetapi ada juga benda najis, tetapi datang jatuh ke atas air yang sedikit, dimaafkan. Ada dimaafkan. Tu baik. Tapi kita tak ceritalah hak najis yang dimaafkan nisbah dengan air yang tidak sampai 2 kolah. Kita duk bicara ni bukan bab air. Bab suci badan, suci pakaian, suci tempat daripada najis yang tiada dimaafkan. Adapun kalau kena najis yang dimaafkan, solatnya masih lagi sah. Ini nak cerita manakah najis yang tidak dimaafkan, kena dalam solat batal lalu. Sedar lepas solat ada najis yang tidak dimaafkan, solat wajib diulangi kembali. Tapi kalau kena dengan najis yang dimaafkan pada solat, tak payah solat tu sah. Sebab itulah hak syarat sah, suci daripada najis, dan suci badan, pakaian, tempat daripada najis yang tiada dimaafkan. Biasa dengar gitu kan. Ni maaf ni apa pula ni, balah bang kali. Bukan maaf balah ni. Dah najis yang dimaafkan. Maaf bermaafan hari raya gitu. Najis yang dimaafkan ni, najis yang tidak dimaafkan mana apa, tidak dimaafkan pada solat. Ini apa pembicaraan kita sekarang. Ada pun bab air lain. Ini contoh-contoh. Contoh najis. Sebab kita dahulunya, dia ingat tak riwayat bab dahulu. Najis ada kalanya dapat dilihat, ada kalanya tak dapat dilihat. Halus sangat-sangat. Tu tak dapat dilihat, halus sangat-sangat. Tu dimaafkan walaupun najis tu mughallazah sekalipun. Dia gitu. Ada najis yang dapat dilihat. Kita nak kira najis dapat dilihat. Dapat dilihat dengan mata yang pertengahan.
Hak najis dapat dilihat, dia bahagi dua pula. Hak najis yang dapat dilihat, dia bahagi dua pula. Najis, darah, nanah, danor. Dan umpamanya hak tu satu bahagian. Satunya selain daripada darah, nanah, danah. Selain darah, nanah, danah ni, tahi, air kencing, tu selain daripada darah, nanah, danah. Dia nanah ni, dia danor ni air yang dakik, air yang dakik, air yang cair yang bercampur dengan darah. Nanah adalah darah yang berubah. Nanah ialah darah yang berubah jadi warna putih. Itu nanah. Danor, air yang apa ni? Yang jernih yang bercampur dengan darah. Itu dia panggil danor. Ada pun macam air luka, air apa? Hak buti tu pecah tu panggil apa? Air bisa tu. Tu semua tu asal daripada darah belaka tu. Tu dipanggil darah dan umpama darah. Jadi najis hak dapat dilihat. Ada buat catatan dulu tau. Dah catatan. Hak tulis di whiteboard tu. Sekali lagi. Najis. Ni dimaafkan. Dapat dilihat. Dia pecah dua. Dia tulis selain darah, nanah, danah. Waktu ni darah, nanah, danah. Ni dipecah pula tiga kan. Selain dia darah, nanah, danah ni kita kata tahi, air kencing. Ni selain darah dan nanah ni. Ni tidak dimaafkan sama sekali dalam solat. Ada. Sekarang najis yang tak dapat dilihat halus. Contoh minggu lepasnya, dia kencing, kemudian angin tiup air kencing dia, maka berasa berat gitu. Nak berat. Berasa macam mengercik itu lah, berat. Berasa halus-halus kena. Tapi tengok di betih kita contohnya, tak nampak. Tapi kalau ambil kantar pembesar tu ada tu, memang kita berasa kena. Memang kita berasa kena. Memang kenalah. Air kencing memang kena di betih kita. Tapi halus sangat, maka dimaafkan. Yang kita naknya najis yang dapat dilihat. Tidak cara ni. Dia duduk mikir, memang tak nampak, tapi kena tadi air kecing. Masa kecing sal ni tak sedar angin tiup. Dapat dilihat ke tak dapat dilihat. Dimaafkan sama ada dalam solat, sama ada najis yang halus tu masuk dalam air yang sedikit pun dimaafkan. Maaf pada solat dan maaf pada air yang sedikit. Faham tak? Dah tak usah pakai waswah tu. Dah pakai waswah. Pakai waswah tak selesai jadinya. Jadi mana hak dapat dilihat tak cerita dah. Hak dapat dilihat. Hak dapat dilihat ni dua pula. Satunya darah, nanah, danah.
Ni. Lain hukum, dia pecah 3 pula. Selain darah nanah-danah ni, tahi, air kencing, apa lagi? Bangkai. Ni selain dia daripada tu belakang ni. Bangkai. Hak ni tak maaf sama sekali pada solat. Walaupun bangkai binatang halus sekalipun. Tak maaf sama sekali. Kita katok nyamuk dalam solat. Maka lekat darah nyamuk di pakaian kita. Maka darah nyamuk dia sedikit saja. Maka dimaafkan pada solat. Kita tak sedarlah kena-kena ibu nyamuk tu sendiri. Mak jatuh dalam poket kita. Selik di lipatan baju kita. Maka bangkai termasuk najis selain daripada darah nanah-danah, tidak dimaafkan sama sekali. Solat tu wajib diulangi kembali. Kalau kita sedar dalam solat, berhenti solat. Sebab solat sudah jadi batal. Sebab bangkai najis tidak dimaafkan pada solat. Sebab bangkai yang tak najis hanyalah manusia, ikan dan belalang. Ingat ada itu kan? Tak kecil pun. Bangkai yang tidak najis hanyalah manusia, ikan dan belalang. Itu saja. Bangkai yang tidak najis. Bangkai selain daripada manusia, ikan dan belalang, najis lah. Walaupun bangkai binatang halus sekalipun, umpama bangkai nyamuk. Jadi bangkai ni termasuk najis selain daripada darah nanah dan danah. Tidak dimaafkan, sembahyang batal. Ada tak? Dia selain dia darah nanah danah ni banyaklah. Buat contoh je. Tahi, air kencing, bangkai, tu contoh je lah. Dia najis selain daripada darah nanah danah ni, muntah, tu najis lah ke tu. Tu selain daripada darah nanah dan danah, mana banyak lah. Termasuk kita kata muntah, itu pun tidak dimaafkan pada solat. Faham? Tak apa kan? Dah. Bangkai najis tidak dimaafkan pada solat. Walaupun halus sekalipun, sebut kata bangkai, hukumnya najis, tidak dimaafkan pada solat. Tak ada. Masalah lain selalu. Semabur dengan cerita bak air tu. Dia gini tu. Campur dengan cerita bak air dulu. Cerita bak air dulu kan. Jadi bangkai binatang halus nisbah dengan air dimaafkan. Nisbah dengan air dimaafkan. Tapi bukan kita yang bubuh. Tu timbul kata kita yang bubuh tu. Kita yang bubuh bangkainya semut pun sekali dengan gula. Jadi najis habis dah lah sebab kita yang bubuh. Lepas tu macam mana pula kita bubuh bangkai semut sekali dengan gula dalam kuah gula. Gua nak kira tu. Habislah kuah gula sekawah najis. Melainkan pandangan Imam Qaffal, dan jumhur mazhab yang lain, bangkai binatang halus tidak dihukumkan najis. Cik ingat kisah lama tapi ni kita cerita waktu tu. Jadi senang juga. Berapa kali orang mazhab lain, berapa kali orang senang bubu. Dia bangkai binatang halus hukumnya najis. Ini pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Pandangan Imam Qaffal, ulama fiqh yang bermazhab Syafi'i, dan kebanyakan mazhab-mazhab yang lain, bangkai binatang halus tidak dihukumkan najis. Gitu. Jadi yang duk capur gitu,
Ketika tercampur lah. Awal-awal mai awak campur gitu. Dah susah jadinya. Susah jadi. Awal-awal campur dah. Jadi dia bangkai binatang halus memang dengan solat tidak dimaafkan. Tetapi kalau dengan air yang sedikit, air yang sedikit, bangkai binatang halus dimaafkan nisbah dengan air. Tapi memang bangkai itu najis. Tapi dimaafkan nisbah dengan air. Tapi syaratnya bukan bangkai itu kita yang bubuh. Dia masuk sendiri. Dia masuk sendiri ni sama ada dia masuk pada masa hidup. Kemudian dia pun ni terapung dalam air jadi bangkai. Ataupun ditiup oleh angin. Angin tiup. Jadi dia tepi-tepi dini tu ada bangkai binatang halus. Angin tiup dia pun jatuhlah ke dalam air. Dia jatuhlah ke dalam kuah gula. Tu. Tapi bukan kita yang bubuh. Angin yang tiup. Najis tak bangkai? Bangkai najis belaka melainkan manusia, ikan dan belalang. Tapi macam mana tu? Dimaafkan nisbah dengan air, nisbah dengan cairan. Air ni air biasa. Cairan ni gula, macam minyak. Tu dia panggil cairan. Faham tak? Dia ada air. Dia ada ma'ek. Ma'ek ni cairan. Cairan ni kita kata kok, macam kita kata kuah gula lah tu cairan. Macam kita kata minyak, madu. Itu dia panggil cairan. Jadi bangkai binatang halus ni kalau dia jatuh dalam air yang sedikit ataupun cairan, dia tidak dimaafkan. Dia dimaafkan, tidak menajiskan. Air yang sedikit. Adapun cairan dia tak kait dengan sikit banyak. Cairan dia tak berkait dengan sedikit banyak. Air ada dua. Air sedikit tak sampai 2 koloh. Air banyak lebih 2 koloh. Adapun cairan dia tak kait dengan sedikit ataupun banyak. Kalau najis tu tidak dimaafkan disebut dengan air dan cairan. Cairan tu banyak mana sekalipun hukumnya najis. Contohnya minyak sederang kita kata minyak. Minyak masak lah ni. Bukan minyak kereta, minyak masak. Ni sederang. Tiba-tiba cicak berak dalam tu. Tahi cicak. Najis yang sama sekali tidak dimaafkan. Nisbah dengan air dan cairan. Melainkan kalau air itu 2 koloh. Barulah tidak menajiskan air. Jikalau air itu tidak berubah. Tapi kalau cairan. Walaupun sederang sekalipun. Minyak tu hukumnya najis. Kalau dimaafkan pada air sedikit, dimaafkan pada cairan, samalah sedikit ke banyak, dia cairan tak ada kaitan. Jadi di antara najis yang dimaafkan nisbah air yang sedikit dan cairan, panggil apa cairan ni? Panggil, kalau macam minyak, madu tu panggil benda? Cairan, betul? Cecair ke apa panggil? Macam minyak, panggil apa minyak? Minyak kita tak panggil air. Kita panggil apa? Apa? Panggil apa? Cairan lah, betul. Ada kitab dia panggil ma'ib, cairan. Jadi sekarang ni bangkai binatang halus macam semut kita kata, dimaafkan nisbah dengan airan sedikit, dimaafkan nisbah dengan cairan. Syaratnya dia masuk sendiri ataupun ditiup oleh angin. Dia masuk sendiri masa dia hidup. Lepas tu dia pun mapuh dalam air atau dalam cairan. Buanglah bangkai tu. Air kekal suci, cairan kekal suci. Dimaafkan. Ataupun ditiup oleh angin. Najis mana najis? Kena buang najis tu. Tapi tidak menajiskan. Air yang sedikit dan cairan kerana dimaafkan. Tapi bukan kita yang bubuh. Kalau kita yang bubuh, bangkai binatang halus ni tidak dimaafkan lagi. Yang kita buat contoh dahulunya, bangkai semut dalam gula. Kita bubuh gula.
Tiba-tiba bersekali dengan bangkai semut. Itu dikira, walaupun kita tak sengaja, dikira kita yang bubuh. Kita yang bubuh bangkai tu. Maka bangkai sekali gula tu masuk dalam air teh kain Milo ke, tak boleh minum lah. Teh Milo tu najis. Sebab bangkai tu, kita yang bubuh. Ataupun kita kata kau kuah gula. Kuah gula biasa bubuh gula kemudian. Kita bubuh gula tu masuklah dengan bangkai semut. Maka kuah gula tu hukumnya najis, tak boleh nak makan dah, kena buang je lah. Dia gitu. Adapun biasa air, kita bubuh gula dulu, air bubuh kemudian. Tu tak apa, sebab bukan najis datang ke atas air. Air yang datang ke atas najis. Tu tidak menajiskan air. Sekarang ni gula tu bersekali dengan bangkai semut. Kita pun datangkan air, maka tak dipunah air tu. Semut tu pun terapung, kita buang je lah semut tu. Sebab itu bangkai, haram kita minum sekali dengan bangkai tu. Orang tu kata gelap mana? Gelap perut apa? Benok ke orang kata? Hukumnya haram. Itu bangkai najis, mana boleh makan? Buang lah. Tapi nak ceritanya, kalau biasanya air, kita bubuh gula dulu, air datang kemudian. Tapi kalau kuah gula, memang kita bubuh gula kemudian. Tiba-tiba dalam gula tu ada bangkai semut. Kita yang bubuh. Tapi kita tak sengaja bubuh bangkai semut tu. Kita kosak, kita nak bubuh gula, termasuk bangkai semut. Dikira bangkai semut tu kita yang bubuh. Maka gula tu hukum najis. Kalau sekawah pun sekawah lah. Orang duk jamu nak nikah ni, sekawah pun sekawah lah. Lepas tu lauk habis dah tu, orang duk tengah tunggu lauk tu, tunggulah kawah lain pula. Melainkan kita pakai pandangan Imam Qafal, pakai pandangan mazhab Maliki, mazhab Hanafi, bangkai binatang halus tidak dihukumkan najis. Tapi tak boleh makan, cuma tidak dihukumkan najis. Wak senyak-senyak tu, buang bangkai tu, akak lah. Ni kuah gula hok dalam kawah tu, dak royak kat orang. Hok tuang akak tu tak makan. Dosa buat benda tak najis. Kita pakai pandangan tak najis, nak dosa buat apanya? Kita pakai pandangan tak najis, apa nak dosanya? Dia buat apa? Hok tuang akak tu tak makan retik. Kenyang dah, tukang masuk. Kenyang tak di dah tukang masuknya. Ni. Masak air sikap banyak. Dah lah, kalaulah kita datangkan air kemudian, ada air tapi kita ambil ke atas, dah lah terapung tu. Kalau ke siapa ke bawah ada lagi bangkai terapung atas. Tak payah tapi kita ambil lah ke atas tu. Kita ambil ke atas tu. Alhamdulillah dia nak tapi. Jadi bangkai ni, bangkai binatang halus ni, nisbah dengan solat tidak dimaafkan. Tapi nisbah dengan air dimaafkan. Dia gitu. Darah ni nisbah dengan solat dimaafkan. Tapi kalau darah tu titik dalam air yang sedikit, najis air tu, tak maaf. Darah ni, kalau darah kita sendiri, banyak mana pun maaf. Kalau darah ajnabi, darah nyamuk, sedikit dimaafkan. Tapi kalau darah tu jatuh ke dalam air yang sedikit, tak maaf. Jadi darah ni maaf nisbah dengan solat, tapi tak maaf nisbah dengan air. Dia ada gitu. Tapi kalau tahi air kencing, solat pun tak maaf, air sedikit pun tak maaf. Tak maaf tu. Faham tak? Ada yang, contoh kita kata, di antara najis yang dimaafkan nisbah dengan solat adalah bekas najis tahi yang kita istinja dengan tisu.
Jadi istinja dengan tisu ni dia hanya menghilangkan zat najis. Adapun sifat najis hilang ke tak? Tak hilang sifat najis. Lepas tu macam mana sifat najis tu? Dengan baunya apa semua tu. Dimaafkan nisbah dengan solat. Boleh solat lah. Kan kita istinja dengan tisu dulu kan? Istinja ada dua kan? Dengan air dan dengan tisu. Maknanya kalau kita pakai tisu, mana di situ ada kesan-kesan najis. Maka dimaafkan nisbah dengan solat. Sehingga kan kalaulah kita peluh kita ni. Lepas tu peluh rejak molek. Lepas tu nampak kuning-kuning ke dia kain plekat. Cium, ya dah. Pun masih lagi dimaafkan. Nisbah dengan solat. Dimaafkan nisbah dengan solat. Faham tak? Jadi hak bekas-bekas ni hukum syarak ni. Ni hukum syarak. Sebab tu hukum syarak tak boleh pakai akal kita. Maknanya dimaafkan nisbah dengan solat. Tetapi orang yang istinja dengan tisu ni, yang di punggung dia tu ada kesan-kesan najis, dia masuk ke dalam air yang sedikit, macam dalam bathtub. Bathtub tu kan siapa ada 2 kolah. Dia masuk ke dalam tu, air tu automatik menjadi najis. Sebab apa? Sebab datang najis yang ada di punggung orang istinja dengan tisu. Dia akan solat, boleh dimaafkan nisbah solat, tidak dimaafkan nisbah dengan air yang sedikit. Ada. Sebab nisbah dengan solat tak ada arah dah. Sebab itu salah satu daripada alat untuk istinja. Hak syarak benar kan. Hak tu dimaafkan lah. Tapi kalau nisbah dengan air, hak tu bab lain pula. Hak tu kita mudah elok hak tu. Ada. Jadi hak bekasan-bekasan najis yang kita istinja dengan tisu di punggung tu, nisbah dengan solat dimaafkan, tapi nisbah dengan air yang sedikit tidak dimaafkan. Dan orang yang istinja dengan tisu, dia tidak menggunakan air. Kalau dia nak bersetubuh, wajib dia basuh dengan air terlebih dahulu. Haram dia bersetubuh dengan kemaluan yang diistinja dengan tisu. Jadi dia kena basuh dengan air dulu, barulah boleh bersetubuh kalau dia istinja dengan tisu. Tapi nisbah dengan solat dimaafkan. Cuma dia tak bolehlah tindih orang lain. Kalau dia pijak kaki orang lain, dia bubuh paha dia atas paha orang lain, jadi batal sembahyang tu sebab dia ada najis. Nisbah dia maaf, nisbah orang lain tak maaf. Itu pandangan muktamad lah. Tapi satu pandangan laginya, kalau nisbah dengan dia dimaafkan, nisbah dengan lain pun dimaafkan juga. Dia gitu. Faham tak? Jadi maknanya hak tempat istinja dengan tisu, nisbah dengan solat dimaafkan. Nisbah dengan air sedikit tidak dimaafkan. Berbeza dengan najis yang ada di punggung binatang. Ni sebut dah sebelum ni. Najis yang ada di punggung kucing. Kucing hak jenis nyakit tu. Kalau kucing hak jenis segar, bersih. Kucing hak jenis nyakit tu. Hak dia berok cair, jadi mana tahi tu lekat di peha dia tu. Faham tak? Kucing tak najis. Binatang hidup suci belaka, melainkan anjing dan babi. Jangan lupa hak dobik kita dulu, sipir kita dulu. Binatang hidup suci belaka, melainkan anjing dan babi hak najis. Kan ada saya pernah cerita, kau orang tanya, saya tengah semayang, lipah mengayar atas kaki, semayang kata semayang saya batal kedok. Orang kata bukan kata lipah kat atas kaki, ular kat atas kaki pun tak batal semayang. Sebab apa? Sebab binatang hidup suci belaka. Kan tak boleh makan kan? Tak boleh makan tu bab lain. Sebab kata tak boleh makan. Kucing daging dia tak boleh makan, tapi kucing suci. Bab tak boleh makan bab lain. Orang tukar gitu tu.
Kan dia kata lipas tak boleh makan kan? Memang lipas kita tak boleh makan dia. Tapi binatang tu suci. Ular tak boleh makan dia. Tapi ular tu suci. Ngayak atas kaki kita, sembahyang kita tak batal. Tapi kita larilah. Kita larilah. Lari sungguh lah, lari sungguh. Sembahyang jangan berhenti. Lari. Lepas tu kita masih lagi dalam sembahyang. Sebab dia panggil sembahyang syiddatul khauf. Sembahyang kadang ketakutan. Kita larilah, selamat kita sambung sembahyang pula. Lari betul-betul lah ni. Jangan lakah dua lakah berhenti. Lakah dua lakah berhenti. Ular pun tengok dia ni mana ni. Nak lari kedak ni, main dua lakah berhenti. Dua lakah berhenti. Jangan tiga lakah teruk-teruk batas sembahyang. Itu dalam keadaan aman. Ini dalam keadaan bersangatan takut. Melangkah berapa puluh kali langkah pun tidak membatalkan sembahyang. Pada tak boleh batal-batal sembahyang. Tak boleh nak batal mudah-mudah. Sembahyang tak boleh batal mudah-mudah. Haram kita batal sembahyang kita. Kemudian kita lari itu pula, dada kita sudah terpaling daripada kiblah. Dimaafkan. Kita masa lari tu masih lagi dalam sembahyang. Makna kita lari tu masih lagi dalam sembahyang. Makna sembahyang lagi lah. Sembahyang. Makna kita lari, walaupun masa kita lari tu kita bergerak yang banyak. Kita bergerak yang banyak. Kemudian ni hukum. Kita berhenti sembahyang dengan saja-saja haram hukumnya. Kita memang tak boleh berhenti sembahyang. Mana boleh berhenti sembahyang? Dia tak boleh berhenti sembahyang. Dia tak boleh berhenti sembahyang mudah-mudah. Sebab dia ada sembahyang syiddatul khauf kan? Kita lari, walaupun kita bergerak banyak, walaupun dada sudah terpaling dari kiblah, tak membatalkan sembahyang. Lepas tu tempat selamat, ngadak kiblat molek, sembahyang lah. Kita masih lagi dah sembahyang masa lari tadi. Sambung. Kita masih lagi dalam sembahyang, kita tak berhenti sembahyang. Kita tak boleh berhenti sembahyang mudah-mudah. Sebab itulah kan dia ada sebutkan syarat sah sembahyang menghadap kiblat, melainkan sembahyang syiddatul khauf. Sembahyang dah keadaan bersangatan takut. Maknanya dada sudah tidak kiblah pun tak batal. Pergerakan banyak membatalkan sembahyang, melainkan sembahyang syiddatul khauf. Pergerakan banyak pun tak batal sembahyang. Itu hukum dia. Mana? Syiddatul khauf ni umpama sembahyang dalam peperangan lah. Itu asal dia. Tapi termasuk dalam keadaan kita ketakutan. Contoh kita kata, kita sembahyang basah, kita kata. Kita duduk kebun, kita ada basah kita. Kita sembahyang, tiba kerak nak utuh. Maka kita pun lari dah turun bawah. Kita tengok sembahyang ni. Terjun pun lari lah. Jangan kita Allah basah nak utuh, kita pun berundur selur-selur, dada kiblat, dua lakah berhenti. Dua lakah berhenti. Sekali ngebasah tu jawapan dia. Lepas tu mana tu? Lari turun ke bawah. Walaupun kita bergerak yang banyak, walaupun dada sudah terpaling dari kiblah, sembahyang kita tak batal, sambung bawah. Dia tak boleh nak berhenti sembahyang mudah-mudah. Tu bak harta. Bak harta. Atau adalah keadaan yang mana kita dibenarkan berhenti solat. Adalah. Macam kita kata, bukan kita yang dalam keadaan kebahaya, orang lain dalam keadaan bahaya. Hak sebenarnya syiddatul khauf ni kita dalam bahaya. Adapun kalau bahaya tu orang lain, orang lemah, hak tu kita kena berhenti sembahyang, tak ada syiddatul khauf sebab bukan kita bahaya, dia bahaya. Kita tengah sembahyang, tiba-tiba ada budak ni, budak kecil je. Bakali mok dia tidur, bakali nak terlepas budak ni. Budak ni hala pergi jalan raya. Jalan raya jalan sibuk. Budak ada kadang-kadang orang tua kan. Kadang-kadang ada budak jenis OKU misalnya. Budak OKU hak jenis ada, itulah budak OKU. Kadang-kadang mok jaga pun kadang-kadang mok, yelah,
Tidur ke apa. Jadi budak-budak 31 ni berjalan. Bukan bahaya kita selamat, budak tu bahaya. Maka kita wajib selamatkan budak tu, kita kena berhenti sembahyang. Itu tak ada cerita tu kau. Sebab bukan kita yang ketakutan. Ketakutan atas nyawa orang lain, kita tak ada cerita tu kau situ. Kita kena berhentilah sembahyang. Ni kita cerita ni ketakutan kita sendiri. Macam hak ular tadi ke. Dia tak boleh nak. Tapi kalau nak menyelamatkan nyawa, itu bukan kata boleh berhenti semayang. Wajib kita berhenti semayang. Gitulah selamat nyawa dia. Tapi kalau selagi kita boleh semayang dan kena syaitan kau, kita berhenti mudah-mudah itu haram. Tak boleh buat berhenti mudah-mudah gitu. Mana? Tu cerita bab ular tu je. Cerita bab ular. Jadi sekarang ni kita balik kepada hak najis yang ada di punggung kucing. Waktu geleret ke lain tu jangan lupa hak tajuk asal. Kau tidak mengigal lah. Tak ada cerita gapalah tadi. Cerita apa tadi? Mula-mula cerita najis yang ada di punggung orang yang istinja dengan tisu. Dimaafkan nisbah dengan solat. Tidak dimaafkan nisbah dengan air yang sedikit. Kalau orang yang istinja dengan tisu dimasuk dalam bathtub air yang sedikit, air itu automatik menjadi najis. Tak ada semayang boleh. Maaf nisbah semayang. Air ni, ni boleh helok ni. Dah semayang syarat membenarkan kita istinja dengan tisu. Dimaafkan nisbah dengan solat. Nisbah air sikit tidak dimaafkan. Sebaliknya dengan najis yang ada di punggung kucing. Sebalik. Najis yang ada di punggung kucing binatang suci. Tahi di peha dia tu, tahi najis. Tiba-tiba kucing yang ada tahi di peha dia ni naik atas riba solat kita. Naik atas riba kita solat. Batal sembahyang kita sebab kita sudah menanggung najis. Apa najis? Tahi di peha kucing. Bukan menanggung kucing tak ada masalah sebab kucing binatang suci. Tahi tu. Jadi apabila kucing tu naik atas kita berserta dengan tahi di peha dia tu, batal sembahyang kita sebab tahi tu. Tetapi kucing yang sama, dia berlari-berlari termasuk ke dalam air yang sedikit. Dia terjatuh dalam berdi, dia terjatuh. Dia pun keluar balik. Masa dia jatuh dalam berdi air yang sedikit itu bersekali dengan tahi tu, dimaafkan nisbah dengan air tadi. Air itu kekal suci. Dimaafkan nisbah dengan air yang sedikit, air itu kekal suci. Dimaafkan nisbah dengan air itu kekal suci. Dia gitu. Tapi najis di punggung kucing tadi, kalau naik atas riba kita, tidak dimaafkan nisbah sembahyang. Sembahyang kita batal. Tapi kucing yang sama, dia termasuk ke dalam air yang sedikit, dimaafkan nisbah dengan air. Air itu kekal suci. Sama ada kita tergamuk atau tergamuk guna air itu cerita lain. Tapi air itu kekal suci. Najis di punggung kucing tu, tahi itulah, dimaafkan nisbah dengan air yang sedikit. Pada ni. Dia ada maaf nisbah solat. Dia ada gitulah pembahagian dia. Najis ada ni, tak ada najis kita nak cerita pula. Najis ada di peha kucing. Najis ada di peha kucing. Kalau kucing tu sehat, tak ada najis dianya. Ni hok kata najis. Betul sebut tadi kucing hok nyakit itu. Hok di peha dia tu ada tahi. Ni cerita najis ada di peha dia lah ni. Jadi kita buat macam kesan najis di punggung orang istinja dengan tisu. Sama-sama najis tu. Tapi najis, kesan najis di punggung orang istinja dengan tisu, nisbah dengan solat maaf, tapi nisbah dengan air tak maaf. Najis ada di punggung kucing, nisbah dengan solat tak maaf, nisbah dengan air yang sedikit maaf. Dia gitu. Gimana? Ingat dah tu.
Oh, dah ingatlah. Kaki capu pula tu mazhab lain lah apa lah. Hai, mai dengar. Kan eh? Tapi kita duk cerita ni bab solat ni. Kita cerita bab solat. Cuma kita pergi pada persoalan air yang sedikit. Nabilah. Jadi hak darah, ingat tu, dia pecah 3 dulu kan. Kalau darah tu darah mughalazah, sedikit pun tak maaf. Kalau darah ajnabi, darah asing, darah nyamuk contohnya, dimaafkan jikalau sedikit. Kalau darah kita sendiri, dimaafkan walaupun banyak mana sekalipun. Darah ke, nanah ke, dana ke, hak kita sendiri dimaafkan banyak mana sekalipun. Yang kita contoh minggu lepasnya, darah pacak. Bukan darah yang ada di tubuh pacak. Pacak tak ada dah, dia jatuh dah, dia kenyang, dia jatuh lah. Sekarang ni darah pacak ni darah bekas hak pacak gigit di betih kita tu. Maknanya tengah-tengah semayang berasa sejuk betih, tengok-tengok Allah penuh dengan darah. Banyak tu, keji uduh nampak tu. Darah kita sendiri dimaafkan walaupun banyak mana sekalipun. Yang duk batal gitu dimaafkan. Tapi kalau darah ajnabi, darah asing, bukan darah kita, buat contoh darah nyamuk, darah yang ada dalam tubuh nyamuk. Darah yang ada dalam tubuh nyamuk ni darah kita juga, dia isap. Tapi bila masuk dalam tubuh nyamuk, dipanggil darah bukan darah kita. Kalau bukan darah kita, dimaafkan jikalau sedikit. Sedikit banyak ni kembali kepada uruh lah. Tu sikit, setara tu. Sikit lah. Sedikit dimaaf. Memang darah nyamuk sikit je. Tapi najis ke tak? Ni cerita najis lah ni. Najis lah darah tu. Tapi dimaafkan nisbah dengan solat. Termasuk darah yang dimaafkan jikalau sedikit, darah kita tetapi yang keluar daripada rongga. Ingat baik. Pak cerita yang lepas tu. Berdarah hidung. Tengah semayang panas tak tahulah. Jadi titik darah. Kalau 2 3 titik itu, teruskan semayang. Tapi kalau nyocor tu, berhenti semayang. Sebab apa berhenti? Batal dah. Baru batal. Darah tu banyak. Darah kita sendiri. Darah kita sendiri ni waktu keluar dari rongga. Maaf jikalau sedikit. Jangan sama dengan darah pacak. Darah pacak bukan keluar daripada rongga. Daripada tempat digigit tu. Tapi kalau keluar dari rongga memang darah kita. Tapi kalau dari rongga dimaafkan jikalau sedikit. Kalau darah hidung setitik 2 titik tu, straight semayang. Jangan berhenti semayang. Tapi kalau turun banyak, habis dah baju ni. Banyak tak maaf dah lah. Sebab itu darah yang keluar daripada rongga. Kan eh? Tu 3 bahagian hak darah kita minggu lepas tu. Termasuklah nanah ke dana ke samalah macam orang banyak kudih tu kan. Orang yelah macam orang sakit kecil manis apa semua tu kan. Dia macam-macam lah. Tu kira semua tu najis belaka tu. Tapi hak dia banyak mana pun maaf. Tapi kita hak cara ke dia ni tak sedarlah kenalah hak najis-najis tu. Dengan nanah, dengan dana, dengan air kumang orang hak kecil manis. Hak kita jaga, bukan kita. Kita pun tak sedar mai tengok Allah. Kena hak najis dia tadi di kain kita contohnya. Tu bukan hak kita, dia panggil hak ajnabi, hak asing. Sikit ke banyak? Tak banyak mana. Teruskan semayang. Dah sedikit dimaafkan. Kalau hak ajnabi. Ajnabi ni bukan hak kita. Tapi kalau tuang diri, hak nyakit kecil manis tu, tu dah kira tu. Najis memang najis lah. Tapi hak dia dimaafkan walaupun banyak mana sekalipun. Ada. Minggu lepas kita baca sekitab dah main bab najis ni.
Warning. Kena baca tu. Kena masuk kitab. Dia sebenarnya banyak lagi ni hak najis-najis dimaafkan. Contohnya, najis yang dimaafkan adalah asap najis. Asap najis. Orang dulu dia bakar tahi lembu. Apa? Dia bakar tahi lembu dah nak buat apa? Orang zaman dulu. Itu dipanggil asap najis. Adapun bakar sapah, itu bakar benda suci yang kena najis. Asap tu tak najis. Kita asap bakar benda najis, bukan benda yang kena najis. Tu kata contoh, bakar tahi lembu. Asap tu najis. Lekat bau di pakaian kita, bau lekat sikit-sikit, najis memang najis. Tapi dimaafkan. Kalau lekat banyak, tak mahal kena basuh lah. Adapun kalau asap bakar sapah tak ada belaka lah. Benda kena najis pun banyak dalam tu. Tapi itu bukan bakar najis. Bakar benda kotor dan bakar benda yang kena najis, asapnya tidak dihukumkan najis. Jadi busuk bangor itu hukum kotor, sunat basuh. Dia hukum najis ni asap daripada benda najis yang kita bakar. Dah. Dok sekarang ni dia bukan semua tu najis belaka. Bukan najis belaka waktu tu. Dia bakar benda yang kena najis. Habis. Dia sebab dia api ni dia kira dia bawa ain najis dia bawa. Tak lembu tadi dia bawa ain kekuatan api tu. Adapun semata-mata bau. Dia tak ada, dia bukan daripada api, bau. Contohnya bangkai binatang. Bau dia kuat. Ada. Kita buat contohlah. Bangkai cicak dalam almari. Almari tutup rapat. Lama dalam tu. Kita buka, busuk bangun. Kena-kena ada bangkai. Bangkai cicak ke, bangkai tikus ke. Maka baju hok duduk dalam almari tu memang bau lek-lek dengan bangkai tu. Pada lek-lek dah orang tu. Yelah, lek-lek lah supaya dah. Lek-lek tu supaya lah. Ni perangai lek-lek dengan ayah dia ni. Gitulah. Lek-lek ayah dia. Perangai lek-lek ayah dia. Muka pun lek-lek ayah dia. Lek-lek tu serupa-serupa. Jadi makna bau di baju tu memang ya dah. Tapi tak najis pakaian tu. Tak najis sebab dia bau tidak bawa ain najis. Tapi bila baju tu busuk, hukum kotor, sunat basuh. Tapi tak hukum najis. Sebab dia bukan daripada api. Hak daripada api tu. Dia bakar sapah, dia bakar najis, asap tu. Kalau pakaian tu basah sedang molek dia menajiskan sebab asap daripada najis yang dibakar tu mari daripada api, dibawa ain najis. Lepas tu ada lagi banyak lagi lah najis-najis yang dimaafkan nisbah dengan solat yang kita cerita minggu lepasnya. Air jalan raya yang yakin najis, lumpur jalan raya yang yakin najis, dimaafkan pada solat kita. Boleh sembahyang, tak ada masalah. Dimaafkan pada solat kita. Tapi kalau kita nak masuk masjid dengan keadaan najis yang dimaafkan seumpama tu, haram masuk masjid, mengotori masjid. Dah kata maaf disebut solat kita. Tapi najis kedak tu, air lumpur, air jalan raya, hok yakin najis. Air takung tu tak lembu ada sekali dengan dia tu. Hak tu yakin najis. Memang maaf di kaki kita, tapi tak boleh masuk masjid. Kau melomori masjid tu hukum haram. Tu nak masuk masjid kena basuh lah. Kalau kita semayang tanah bawah tu je, sah semayang. Ginilah contoh. Kita ni banyak tempat ni kena dipacak. Banyak tempat ni. Jadi kita masuk masjid jadi dibimbangi akan mengotori masjid.
Sebab bukan setepat ni hak kena darah dengan pacak ni. Kita ikat-ikat pun benda gerak kita ni kan, kadang-kadang ikatan kita tu lucu. Jadi kalau kita nak masuk masjid, dibimbangi mengotori masjid, maka haram kita masuk masjid. Jangan masuk masjid. Dia kata maaf. Maaf ni sebab solat kita. Tapi tak boleh mengotori masjid. Tahu? Kalau kita bimbang mengotori masjid. Kalau kita bimbang mengotori masjid, bukan kita masuk duduk masjid. Kita shortcut masjid pun tak boleh. Shortcut tak boleh. Macam kan orang haid. Orang haid kan dia boleh shortcut kan, masuk pintu kanan keluar pintu kiri. Hak diyakini tidak mengotori masjid. Tapi kalau dia punya model dia tu lama dah, bertitik nanti ni, dibimbangi bertitik darah tu. Sebab penjeruk lama dah ni. Maka nak shortcut pun diharamkan. Sebab dibimbangi mengotori masjid. Sama dengan kita. Di kita ni ada darah ni. Di kita ada darah ni. Darah pacak ni. Boleh tak kita nak shortcut? Dibimbangi takut titik dalam masjid nanti. Haram kita nak shortcut. Kena kibat lain pula tu. Kibat jaga kesucian masjid tu cerita lain. Yang kita duk cerita ni semayang kita guna. Kalau kena air jalan raya hok yakin najis, kena lumpur tanah jalan raya yakin najis, dimaafkan ni sebuah ngesolat kita. Kaki tak basuh pun sah semayang, tapi bukan untuk masuk masjid. Tu cerita lain tu. Kita kata najis, darah, pacak banyak mana pun dimaafkan untuk kita, tapi tak boleh masuk masjid sebab dibimbangi mengotori masjid. Tu cerita lain pula. Tapi kalau kita duduk sedar, kita cek molek dah tak ada kena pacak, tiba-tiba masuk masjid tengah-tengah sembahyang tengok Allah habis dah lah kapek masjid. Tu kita tak sengaja. Kena suci kalau kapek tu. Dak kita cek molek dah tak ada. Memang kita balik kebun tadi memang tak kena pacak. Kita cek molek dah. Mana kita dak sedar. Masa tengah sembahyang dalam masjid ni barulah tengok habis dah kapek, habis dah sejadah. Tu kena basuh tu kita tak sengaja. Hak tadi ni kita tahu dah di kita tu banyak kena pacak ni. Kalau masuk masjid ni tak boleh nak jamin ni. Kaki kan kena masjid kan, tak boleh masuk masjid kita. Sebab dibimbangi mengotori masjid. Kemudian hak najis yang tidak dimaafkan kalau masuk tahi dan air kencing. Ada pun tahi air kencing binatang yang banyak duk sekali dengan kita, terbang kita ni. Mana? Lalak, kumbang, terbuang, lipah dimaafkan. Asalnya tahi air kencing tidak dimaafkan sama sekali. Tapi ada juga pengecualian. Tahi air kencing binatang hak biasa hak sekali hak dengan kita sama, macam tahi lipah ke, tu dimaafkan. Tu dimaafkan. Tambah lagi, ada sikit je. Bertanbihun, ini satu penjagaan. Bermula tiap-tiap najis yang jadi ia najis ni umum balwa. Mesti dengar nama umum balwa. Harumi tulis mana? Tulis mana? Umum balwa. Apa makna umum balwa tu? Umum balwa ni, umum ni kita kata meratai. Balwa ni yelah macam balak lah kita kata. Jadi macam gini. Contohnya, dan umum balwa dan payah kita nak melari daripadanya, iaitu dimaafkan akan dia dengan beberapa syarat yang tersebut akan dia akan syarat dalam kitab yang panjang-panjang. Di umum balwa ni gini. Maknanya meratai dah. Nak elok tak boleh nak elok dah. Macam kita kata ada tempat yang mana burungnya terlampau banyak. Burung gagaknya terlampau banyak. Tahi burung tidak dimaafkan. Tetapi bila jadi umum balwa ni nak elok tak boleh dah. Nak elok tak boleh dah. Itu dia panggil umum balwa. Meratai hak kena tu, maka dimaafkan juga hak umum balwa. Tahi itulah, tahi burung tu dimaafkan juga sebab umum balwa. Contoh gini umum balwa, payah kita nak jaga. Sekarang ni mengapa katu tu dia binatang tu tak boleh makan katu. Kemudian jadi sayap dia tu hukum najis. Tak ada ni. Yelah, kan cerita dulu kan. Juzuk
Macam kita kata bulu, sayap, apa ni? Sayap. Hak tak ada darah mengalir tu. Daripada binatang yang daging tak boleh makan, hukumnya apa? Najis. Tahu tak? Bulu kucing, hukum najak cabut tu lah. Sebab kucing daging tak boleh makan. Jadi katu ni pun binatang yang tak boleh makan. Jadi bulu dia hukum najis. Tapi tahin kena musim katu banyak. Hak binatang katu tu hidup. Hak tu tak najis. Hak tu binatang katu tu hidup. Binatang tu katu tu hidup di atas riba kita. Tak ada masalah. Tapi bulu dia, bukan bulu dia ni. Sayap dia tu. Sayap tu najis. Tapi dah terlampau banyak. Payah nak pelihara, dimaafkan. Sebab dia payah nak pelihara, payah nak jaga. Dipanggil umum balwa. Tapi dia ada syarat-syarat dia jugalah. Syarat-syarat umum balwa ni, kita bukan sengaja pergi pijak dia. Kemudian syaratnya pula, jangan ada basah. Sama ada daripada najis ataupun kita jangan basah. Kita ada syarat-syarat dia lah. Hak umum balwa ni ada syarat-syarat dia jugalah. Tu. Tapi mana kita kata hak payah nak elok dah ni. Hak umum balwa, hak payah nak pelihara. Tapi kalau kita kata katulah, sebab kita tak pernah tengok jenis burung banyak. Kalau tempat yang burung banyak, macam gelap tempat tu. Dan dia mari ramah tu gok. Tak lama tarik dia banyak payah nak jaga. Hak tu dimaafkan. Tu dimaafkan. Tapi ada syarat, jangan kita pergi sengaja pijak. Dah dimaafkan kita pijak-pijak, jangan. Kita eloklah. Terkena dimaafkan. Sebab apa? Payah nak elok. Tengah-tengah semayang, dia berok atas baju kita, atas kepala kita. Tu yang panggil balwa. Hak tak dapat nak dielok. Tu dimaafkan. Macam tadi lah. Tiba-tiba bulu ni sayap katu tu, sayap. Dia memang mudah je cabut daripada tubuh katu tu. Jadi sayap tu ada tariba kita lah apa semua. Kita kebah dah masa nak mayang tu. Kebah habis dah. Kan kadang-kadang kan, dah nak mengajar. Katu ni mari tuju ke api. Nak tutup api tak boleh nak baca kitab. Tu kadang-kadang penuh susuran. Kita nak semayang tu, kita kebah-kebah lah. Lepas tu tengah semayang, adalah bulu katu ni kena di kita, nak duduk atas kita sikit. Tu dimaafkan. Sebab apa? Sebab dipanggil umum balwa. Selesailah cerita bab najis. Syarat semayang, suci dan najis yang tiada dimaafkan. Ia nak masuk pula kepada syarat sah sembahyang. Terdahulunya mengetahui masuk waktu. Faslun, bermula mengetahui masuk waktu itu 3 martabat. Ingat dah dulu dia ada syarat sah dulu. Jadi syarat sah yang keempat, suci badan, pakaian, tempat daripada najis yang tiada dimaafkan dia. Sesar cerita bab najis ni. Syarat sah sembahyang yang kelima, dahulunya mengetahui masuk waktu. Nak urah pula ni. Hak mengetahui masuk waktu. Syarat sah sembahyang yang ke-6, menghadap kiblah. Hak di hadapan tu, faslun, bermula menghadap ain kiblah, iaitu 4 martabat. Dihurah satu-satu tu. Diurah satu-satu mengikut susunan syarat sah sembahyang yang ada 9 yang terdahulu bicara. Wallahu a'lam. Ini kita 20 sifat hati. Dua sifat hati, muka surat 6, baris ketiga daripada bawah. Muka surat 6, baris ketiga daripada bawah.
Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kedua, jangan menolak kebenaran, kerana sesuatu yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, daripada beberapa perkara untuk mengelakkan diri kita daripada bersifat dengan sifat takabur. Sifat takabur sangat besar dosanya, sehingga kan tidak masuk syurga mereka yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi daripada sifat takabur. Hadis yang terdahulu. Besarnya dosa takabur, sehingga kan kalaulah sifat takabur tu ada dalam hati kita sebesar timbangan biji sawi sekalipun, tidak akan dapat masuk syurga. Tak dapat masuk syurga ni jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dapat masuk syurga bersama dengan orang yang terus ke syurga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tetapi janji dia ada iman, nanti dia akan masuk syurga jugalah. Tak masuk syurga orang takabur ni bersama dengan orang awal-awal masuk syurga. Dia kena masuk neraka dulu, barulah kemudian masuk syurga. Ini maknanya walaupun sifat takabur hanya sebesar biji sawi sekalipun. Nak cerita besarnya dosa takabur ni. Jadi nak mengelakkan sifat takabur yang terdahulu, yang pertama, kita nak takabur dari segi apa? Dari segi kelebihan yang ada di kita, nikmat yang ada di kita, harta kita banyak, pangkat kita tinggi, dari segi ilmu kita banyak, amal kita banyak. Tu mari mana tu? Mari daripada Allah belaka. Berapa nak takaburnya? Bahkan kita wajib mensyukuri. Yalah, harta kita banyak, mari mana? Rezeki daripada Allah. Yang kita nak sombong pun ni hak tu. Bukan hak kita pun, hak datang daripada Allah. Yang mana harta banyak tu kita bimbang. Sebab apa? Soal panjang di hari akhirat. Harta banyak, soal panjang di hari akhirat. Harta dapat dengan jalan mana? Harta guna kok mana? Soal banyak tu. Pangkat tinggi, akan disoal lah. Pangkat tinggi, tanggungjawab besar, tunai tak tanggungjawab? Ilmu banyak, akan banyak persoalan dia. Dan ilmu banyak, amalnya macam mana? Amal banyak, banyak persoalan dia pula. Amal kita tu, amal betul ke tak betul? Ikhlas ke tak ikhlas? Panjang ceritaan. Tapi hak ada di kita tu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta ke, pakak ke, ilmu ke, amal ke, apa yang ada di kita, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita suara sedap. Dan bagaimana suara sedap? Itulah kita kena ingat semualah tu mari daripada Allah. Kita dah bukan dia mari takabur ni, kita lupa. Kita lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kira hak aku ni, siapa lah yang tu lupa panggil. Kalau tak lupa gitu takkan jadi takabur. Sekali-sekala mari tu kena jaga. Dia kalau mari lah khawatir itu lintasan, tu syarak tak ambil salah tu. Ni bukan lah. Jadi sifat kita dah separuh hari takabur. Separuh hari takabur. Kita jumpa dengan orang-orang hak rendah-rendah, sombong kita dengan dia. Lepas tu kediam tu jumpa dengan orang tinggi, kengeh pula gitu. Tu sifat kita, dia mari lintasan. Lintasan tengok orang-orang komang-komang biasa-biasa, dia ni mari litah. Tu syarat tak ambil salah. Lepas tu kalau hak salahnya kita jadikan sifat kita, tu baru salah. Mari juga ni tepat sini tepat orang hak kelas-kelas no, standard ni. Orang kampung mari juga. Ya tu. Dah kita ni tinggilah pakat. Mari mana tinggi pakat? Mari daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak ingat kok tu lah, supaya
Hilang sifat sombong kita. Ingat asal kejadian kita. Asal kejadian daripada air mani. Nak sebut air mani pun takut malu kat orang ni. Air mani keluar kok mana? Lepas tu kita dilahirkan keluar kok mana? Tu je manusianya. Ke kita dijadikan daripada intan beliang. Ipung intan beliang kita keluarga orang kaya ni. Tepa, jadi orang seorang. Tu benda sabarlah. Boleh nak sombong pun. Lepas tu kita sekarang ni pikul tahi belaka. Dah sungguh lah. Pikul tahi belaka kan. Tahi peretah je. Patuh lalu dah. Dah. Biarlah tengok ke mana pun. Tengok cakap dengan raja kita kata. Raja tak raja pun. Kalau tahi kata aku nak pergi. Kita kena pergi lah. Atau kita ke mana? Kemudian kalau kita mati, mayat kita ni bau dia lebih daripada hak bangkai binatang-binatang lain. Atau kita. Kemudian kita ni pula tahu dah ke kita nak ahli syurga? Tak tahu lagi. Lepas tu nak sombong ke mana? Atau nak ingat tu. Kita mari sombong kerana banyak ilmu banyak amal. Ahli syurga dah ke? Dak. Nak sombong ke mana? Sebab timbang meniti tiang sirak, jatuh neraka lebih hina daripada anjing dan babi. Sebab anjing babi tak masuk neraka. Ingat kau tu lah. Kalau kita dapat jaminan dan nama kita memang syurga dah. Tapi tak ada sombong pula kalau duduk tahap tu. Tapi tak ada lah hak wajib syurga ni. Malaikat Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, hak sahabat hak Nabi beritahu tu. Dan kita tak masuk dalam sahabat 10 orang tu. Jadi nak sombong kot mana? Lepas tu kena ilmu tu kena ada semua. Untuk apa? Kenal diri. Insaf diri. Mana kalau kita lebih kau tua, kau dah erak lagi ke kau mana? Kalau kita kau lama kau segot, kau kuat, kau gagah. Kulit kau lama kau tegang molek, orang kau comel molek. Boleh tahan. Ni kau lama kau kecuk, kau dah erak, kau bokok. Dah kau mana? Rambut kau rambut jadi kau putih, mata pun jadi kau tak nampak. Lepas tu telinga pun kau tak dengar. Lepas tu nak pergi besar diri kau mana? Ingatan pun dah berapa dah. Ingatan pun dah berapa dah. Taklah kata nyanyuk. Tapi mana ingatan tak berapa kuat. Nyanyuk bunyi tu sangat nyanyuk tu. Ingatan kurang dah. Dah ingat angin nyanyuk. Nyanyuk ni, hak nyanyuk ni dia kamil belaka. Hak nak suak kat atas pun dia kamil, hak tu kat bawah pun dia kamil. Tu. Tu nyanyuk tu. Hak nak suak kat atas nak makan dia kamil juga. Tapi hak tu kat bawah tu dia kamil juga. Tu nyanyuk tu. Ni bukan nyanyuk, cuma ingatan tak macam dulu dah. Tu kita. Siapa masa orang pun akak pergi kubur. Kalau sombong sangat royak kat orang. Aku mati kat gigi musuh sibuk. Aku pergi kubur sendiri. Dah. Handalang kita ni siapa aku mati pun kita nak pergi kubur diri ayah orang. Baru boleh jadi sombong. Bukan kata duk kubur atas dunia pun orang lain buat belaka dah. Kadang-kadang. Dah atas dunia pun orang belaka makan pun orang suap. Kadang-kadang mandi pun orang mandi. Istinja pun orang istinja. Dah besar kot mana? Bayangkan istinja basuh berok pun orang buat. Dah terlantar tu. Kelik-kelik ya. Tu hidup lagi tu. Orang belaka dah. Dah sambung kot mana? Mana? Mana kita kena kenal diri. Hak marilah tu, hak tu syarat tak ambil salah lah tu. Ni sifat kita. Kita jadikan sifat kita. Jadi nak mengelakkan sifat takabur, yang pertama dahulunya, apa yang ada di kita ni semuanya datang daripada Allah. Hak yang keduanya, jangan menolak kebenaran. Benda sebenar kita terima walaupun datang daripada siapa sekalipun. Muni budak,
Jangan gitu. Mu ni baru je ngaji. Jangan kata gitu. Benda sebenar kita kena terima. Ini untuk mengelak sifat takabur. Kerana sesuatu yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tolak kebenaran itulah dipanggil takabur. Hak Nabi kata, Al-kibru man batarul haq wa ghamatan nas. Al-kibru, Nabi kata, man batarul haqqa wa ghamatan nas. Artinya, bermula takabur itu mereka yang menolak akan kebenaran dan mereka yang menghina akan orang lain, akan manusia. Itu sifat iblis. Iblis tolak kebenaran. Dia tak mau sujud tunduk hormat Nabi Adam AS. Kemudian Allah perjelaskan kenapa Allah perintah sujud tunduk hormat kepada Nabi Adam alaihi salam. Tiba-tiba iblis tolak kebenaran. Tak mau cerita, tak mau dengar hak kebenaran ni. Serta dia menghina manusia, dia menghina Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Hak Tuhan kata, ma mana'aka alla tasjuda tu. Apakah perkara menegah engkau bahawa engkau sujud? Nabi Adam AS dia kata, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin tu. Kenapa kamu tak boleh? Apakah perkara yang menegah kamu daripada sujud Nabi Adam? Dia kata, aku lebih baik daripada dia. Aku dijadikan daripada api, kata iblis, kata Azazel. Nabi Adam dijadikan daripada tanah. Makna satu, yang pertama dia tolak kebenaran, yang kedua dia menghina manusia. Ni sifat takabur, sifat iblis. Macam ginilah orang cerita tu benda sebenar, kita tolak kebenaran. Lepas tu kita hina pula dia. Dia ngaji banyak mana. Tahu tak? Jadi mana sekarang yang pertama dia tolak kebenaran. Kawan tu kata benda sebenar, dia tak mau dengar, dia tolak. Kemudian dia tu ngaji bila, ilmu banyak mana, tu dia hina orang. Ada. Siapa dia tu? Mari mana dia tu? Dia bukan ngaji tinggi pun. Sekarang yang pertama tolak kebenaran. Yang kedua menghina akan manusia. Itu tadilah lek-lek sifat Azazel. Lek-lek sifat Azazel betul. Dia tolak kebenaran. Hak Tuhan beritahu apa hikmah tunduk hormat Nabi Adam AS. Dia tolak, tak mau dengar dah. Kemudian dia menghina Nabi Adam AS. Dia kata dia lebih baik daripada Nabi Adam AS. Jadi nak menghilang sifat sombong, jangan tolak kebenaran. Benda yang sebenar kita terima walaupun datang daripada sesiapa sekalipun. Ni payah. Bukan mudah-mudah. Kita buat lama dah. Marilah budak baru ngaji. Dia pun tegur, salah tu mokcik buat gitu tu. Mu ngaji bila mong? Mokcik ngaji lama dah. Pada tak ngaji pun mokcik tu. Dia tak ngaji pun. Dia buat sendiri je. Mu ngaji bila awal? Balik nak tegur orang tua. Siapa kat makan garang dulu? Makan garang dulu lalu. Makan garang dulu. Makan garang darah tinggi tu. Tidak sedar tu. Makan garang bahan darah tinggi. Dah. Jadi yelah payah. Baik apa? Sebab hak mari tegur kita tu, hak dia ngaji baru-baru je balik. Salah buat gitu tu. Kalau kita pula tu imam, lama dah tu bila, lama dah kita ni. Duk sujud surah, lama dah. Tiba-tiba budak balik-balik ngaji, dia tegur. Tu imam, salah gitu tu. Meleting lalu. Leting lalu dah. Nak tegur orang tua. Ngaji kau banyak sikit. Yelah saya ngaji dah. Tu salah tu. Mu ni budak lagi tengok. Dia tolak kebenaran serta dia menghina orang lain. Dah dia baru ngaji pun, dah dia jumpa ilmu tu. Dah kita ni lama ngaji, tak pernah ngaji-ngaji pun. Jadi tu imam pun tu imam gitu je. Ilmu tak bertambah-tambah pun.
Ni kadang-kadang malang. Sebab tu kita jadi imam ni, kita mikirlah nak menambahkan ilmu. Sebab kita bawa orang ni jadi imam. Nak ngaji mana ni, nak sungguh belajar ni sebab kita jadi imam. Sepatutnya gitu. Ni dok. Tak ada mikir pun nak menambah ilmu. Orang ngajar dia lagi balik. Ngajar dia lagi balik. Apa tu? Tu untuk anak makmum je. Dia kata, bukan untuk dia. Dia rasa dia pandai dah. Kalau dia pandai dah, tak payah panggil orang ngajar lah. Dia ngajar sendiri lah, dia pandai dah. Ya apa kita nak jemput ustaz luar mari kalau Datuk Imam kita pandai dah. Tok Imam tu lah yang ajar. Ni kadang-kadang pihak masjid pula kena buat ketetapan, Imam Bilal kena keluar dengar belaka. Barulah keluar. Malu kat orang jadinya. Kena buat undang-undang. Tok Imam, Tok Bilal kena tubik luar dengar juga. Barulah tubik congok luar. Tak malu gitu. Buat undang-undang baru-baru tubik luar. Masa tak ada undang-undang, ada seorang Tok Imam, orang ngajar dia pergi Kedah. Isyak dia mari pula nak bertugas. Jadi orang duk mengajar, tak ada, dia tak ngaji. Kadang-kadang Tok Bilal gitu juga, dia tak ngaji, dia tunggu nak bang, nak komat dia. Yang mana kadang-kadang masa duk mengajar maghrib tadi, duk tekan. Wak comel ni. Hak mana mula-mula ngaji tu, mula-mula wak comel lah. Dia kata, hak belakang Tok Imam, hak uduh sekali dia kata. Dah, dia tak dengar pasal ni. Ni contoh. Berlaku satu masjid, cerita bab makmum ni nak pindah rukun, biarlah Tok Imam sampai tempat rukun dipindah dulu, barulah kita Allahu Akbar turut dia. Contoh iktidal nak pindah sujud, biarlah Tok Imam sampai sujud dulu, barulah kita makmum turun ikut imam. Itu afdal dalam mazhab Syafi'i. Tu mazhab Syafi'i tu afdal di kita. Mazhab Hanafi imam gerak dia bergerak lah. Kita mazhab Syafi'i ni maknanya biarlah sampai imam sampai lutut dahi latah, kita pun makmum, kita baru kita pindah rukun. Ini nampak kata. Sebab orang masih duduk iktidal ni nampak siapa pergi hunggar dulu, nampak kan? Kalau masa iktidal, masa rokok pindah iktidal, orang tak nampak. Sebab orang masih tunduk. Hak nampak terangnya masa iktidal nak pergi pindah sujud ni. Orang boleh nampak ni siapa hak hunggar cepat tunggu kali semain isyak ni, jaga molek. Imam iktidal turun sujud, memang hak ramai-ramai tu tak gerak belakang lagi. Hak belakang tu imam, hak Tok Bilal tukang komat tu awal-awal gitu bawah. Lepas tu orang kata ustaz Saning baru ngajar, orang lain comel belaka buat apa Tok Bilal? Dia tak ngaji pun, dia lagi tangkal lain. Ni masalah. Ni masalah. Dia tak ngaji. Dia masuk dia buat kerja urusan dia main komputer, dia main telefon. Sebab apa? Sebab dia digajikan untuk bang dan iqamah. Kalau nak suruh ngaji, kena gaji suku pula untuk dengar kuliah maghrib. Berang kali pula. Ni dia masalah. Biasa tempat kita. Biasa je. Jadi sebab tu kita Imam Bilal ni, kita tanam azam, kita nak menambahkan ilmu. Biar ilmu kita meningkat. Mana kita kalau anak buah nama makmum ni ada tak pandai, kita boleh royak. Ni kalau anak makmum tanya hukum solat, tak boleh nak jawab. Dia imam solat. Imam ni ketua solat. Orang ketua rombongan haji umrah. Mutawif tu contohnya. Kalau kita tanya bab hukum hakam, dia boleh jawab tak mutawif ni? Dia boleh royak tak? Dia boleh royak bab kerja dia. Dia mutawif. Dia tukang bawa orang. Mana kita tanya dia boleh jawab. Sebab dia bawa orang. Dan imam ni bawa orang tak? Bawa orang. Kita tanya bawa hukum sama dia jawab ke tak? Tak boleh jawab langsung. Dah bawa orang kan gitu dia jahil. Dia baca sedap. Pakai orang baca tu lah. Quran dia sedap kat tu je. Dah jadi gitu. Sepatutnya dia ada kesungguhan untuk menambah ilmu. Orang mengajar dia lagi, so kena tambah ilmu. Ni kadang-kadang belum tegur ni payah. Aku Tok Imam dah. Aku Tok Imam lama dah. Orang berahi kat aku belaka. Berahi kena membaca sedap. Sebab apa orang berahi tu orang tak reti ilmu fiqh. Kalau reti ilmu fiqh, tengok cara semayang tu, Allah kata pesen ni tak mengaji dah. Betul sungguh. Dia payah akhir zaman ni. Jadi kita biarlah kita
Lama dah macam mana pun kalau orang beritahu benda sebenar. Kalau kita tak puas hati, kita suruh dia royak, perjelaskan macam mana. Kitab mana ambil itu. Maknanya. Nak perjelasan lah. Tak biasa dengar gitu tu. Kamu ambil dalam kitab mana? Tak apalah kita nak minta penjelasan. Tak apa. Kemudian, ya sebenar. Kita terimalah benda sebenar. Tu. Untuk menghilangkan sifat sombong. Terima kebenaran. Jangan tolak kebenaran. Ketiga, jangan melekeh dan merendah-rendah akan orang lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.